Dalam kerinduan yang mendalam, mereka menanti kepulangan penuh rahmat orang yang tersayang. Di tiup bayu laut, harapan memperkasa kayuhan dan kesabaran mengemudi perjalanan. Berpurnama mereka menanggung rindu, mengenangkan kesayangan yang menyambut seruan haji di Tanah Suci. Seluruh bandar bersedia menyambut kepulangan yang penuh kesucian sebagai tanda penghormatan kepada mereka dari Allah, Tuhan sekalian alam. Lihatlah anak-anak ini mencari manisan untuk jiwa mereka. Air dari Telaga Agung. Menurut kata orang-orang tua, air ini adalah makanan yang terbaik, penyembuh penyakit dan merupakan sebuah warisan keajaiban dari sejarah yang berkurun lamanya. Apakah kisah sebenar di sebalik air Zam-Zam? Satu keajaiban ilahi? Ianya adalah satu pengurniaan nikmat yang cukup hebat, berlatar belakangkan dunia dan syurga. Terjadinya ia di kawasan gurun yang tandus, di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan. Di sinilah Siti Hajar menggunakan tangan untuk mengepung, menahan air yang mengalir. Rahmatlah ke atas ibu yang bersedih itu. Jika beliau membiarkan air Zam-Zam itu, nescaya ia menjadi satu aliran yang banyak. Jibril mengais tanah, lalu keluarlah air dari telaga itu. Air terulung, tiada yang setanding dengannya. Keajaiban ini akan kekal selamanya, menghidupkan semula tradisi lama dengan air yang sebegitu suci. Meminumnya adalah satu ibadah, dan meminumnya adalah penyembuh kepada badan dari penyakit dan penawar kepada jiwa. Ianya satu rahmat dari Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Rasulullah SAW juga memberkatinya melalui sentuhan mulut baginda dan penyucian hati baginda dengan menggunakannya. Ianya adalah satu anugerah kepada golongan yang beriman. Ianya tidak akan pernah kurang, apatah lagi kekeringan. Lapar, minumlah air ini. Orang yang sering meminumnya tidak akan terseksa dari kelaparan maupun dahaga. Oh Zam-Zam, telaga yang menakjubkan. Satu keajaiban, kekal dan abadi. Hanya jarak sejauh 21 meter yang memisahkan Kaabah dari Telaga Zam-Zam. Mulut telaga terletak di bawah kawasan Mataf, selari dengan Hajaratul Aswad. Ia mempunyai dua mata air. Punca air suci itu keluar, satu dari arah Kaabah dan satu lagi dari Gunung Abu Kubais dan Bukit Safa. Telaga yang mengagumkan ini sentiasa bersih. Tiada lumut, tiada serangga, tiada kulat dan tiada bahan pencemar air yang lain. Dengan izin Allah, air segar Zam-Zam terus mengalir keluar. Sebanyak 11 liter sesaat pada kadar minimum dan 18.5 liter sesaat pada kadar maksimum. Apa yang menakjubkan adalah telaga prolifik ini mempunyai kedalaman hanya 31 meter di bawah diameter Kaabah. Perjalanan air penuh berkat ini
bermula dengan mengepam air dari telaga menggunakan 2 pam air yang besar berfungsi secara bergilir-gilir selama 24 jam sehari. Selepas itu, air yang dipam akan dipindahkan ke projek air Zamzam Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Kudai melalui talian paip khusus untuk mengekalkan ciri-ciri uniknya. Air sejenis kristal dalam perjalanan. Datanglah wahai pencari, jangan bertangguh lagi. Bagi Masjid Nabawi, air Zamzam dibawa ke sana di dalam tangki dengan spesifikasi standard. Penutup dan injapnya ditutup dengan ketat bagi memelihara air ini dari elemen luaran. Tiada siapa yang boleh membukanya melainkan petugas khas di Masjid Rasulullah SAW ini. Biasanya 150,000 liter air dibawa setiap hari. Tetapi angka ini meningkat sehingga 400,000 liter sehari semasa musim haji. Proses mengeluarkan dan mengepam air serta mengawal talian paip dan tangki menerusi teknologi fiber optik semuanya dilakukan menggunakan sistem SCADA yang berteknologi tinggi. Air berkat ini disediakan dalam bekas steril berjumlah sehingga 40,000 bekas di 2 masjid suci ini. Diedarkan dengan teliti di tempat minum dan laman dalam. Bekas disediakan di banyak tempat pengisian di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan kemudian dipindahkan ke dalam dan ke persekitaran 2 masjid ini dengan menggunakan kenderaan elektrik. Untuk kemudahan ramai, pengunjung boleh minum air yang sejuk atau sebaliknya. Dan atas sebab kebersihan, cawan plastik pakai buang disediakan. Kira-kira 2 juta cawan digunakan setiap hari. Cawan pakai buang yang mesra alam ini bertujuan untuk melindungi kesihatan pengunjung dan jemaah haji. Langkah-langkah yang ditetapkan untuk membasuh dan pensterilan bekas secara berkala dilakukan dalam cara yang sangat profesional di stesen-stesen khas. Pancuran air minum dibahagikan di dalam dan di sekitar piazza dan tingkat Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tangki air sejuk tambahan disediakan semasa musim haji. Pancuran awam air Zamzam yang terletak di bahagian timur piazza Masjidil Haram ditetapkan untuk pengisian air bagi mereka yang di dalam perjalanan bagi mengurangkan kesesakan. Beg galas bekas air yang baharu diperkenalkan untuk menyediakan air di tempat yang sesak seperti mataf. Selain itu, Presiden Hal Ehwal 2 Masjid Suci juga telah menyediakan air botol bertapis yang kecil untuk diedarkan di sekitar mataf kepada jemaah di saf hadapan untuk beribadah dan di sekitar kawasan makam. Air Zamzam yang diagihkan di sekitar Masjidil Haram dianggarkan sebanyak 700,000 liter sehari. Tetapi, angka ini meningkat sehingga 2 juta liter sehari semasa musim haji. Langkah-langkah ketat diikuti untuk mengesahkan air bebas dari bahan pencemar, kotoran dan bakteria. Sampel rawa air diambil daripada bekas, pancuran air dan tangki pada setiap masa
untuk diuji di makmal khas. Setiap hari, sehingga 100 sampel diambil untuk diuji. Satu perjalanan yang menakjubkan. Satu soalan penting belum lagi ditanya mengenai loji yang mengendalikan projek hebat pengagihan air Zam-Zam. Tahun 1431 Hijrah bersamaan tahun 2010 telah menyaksikan pembangunan mengagumkan dan satu kejayaan besar dalam projek air Zam-Zam, iaitu perasmian loji air Zam-Zam Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Kudai, Mekah. Dengan adanya loji tersebut, usaha keras yang sering digunakan sebelum ini dalam percubaan untuk mendapatkan akses ke air yang terbaik di muka bumi ini dapat dipermudahkan. Langkah-langkah keselamatan baharu yang luar biasa digunakan bagi memastikan air berkat ini selamat daripada pencemaran dan kerosakan. Ianya sekarang dibotolkan secara automatik mengikut piawaian automasi antarabangsa yang berkaitan. Projek ini merangkumi gudang pusat automatik untuk menyimpan dan mengedarkan 1.5 juta botol 10 liter setiap hari. Untuk memudahkan akses ke air Zam-Zam, penapisan, pembotolan dan pengedaran diautomatikkan. Pembaca kod bar telah tersedia untuk membaca resit dan mengagihkan botol air secara automatik. Dengan kejayaan projek yang hebat ini, sesungguhnya terserlah kebijaksanaan dan peranan kepimpinan kerajaan yang diketuai oleh baginda penjaga dua masjid suci, Raja Salman bin Abdul Aziz dan putera mahkota yang terus berusaha menyediakan semua kemudahan yang diperlukan dan sentiasa berusaha memanfaatkan teknologi terkini untuk mengekalkan air berkat Zam-Zam ini di dalam keadaan tulen tidak tercemar. Kejayaan ini tidak boleh dicapai tanpa usaha para pegawai dan pekerja dua masjid suci yang patut mendapat pujian dalam mendedikasikan hidup dan pengalaman mereka untuk menyediakan air ini kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah pilihan para pegawai, pekerja, penyelia dan kerani yang telah menunjukkan contoh ketekunan dan keikhlasan yang terbaik kepada semua yang akan mengambil bahagian dalam tanggungjawab besar ini. Akhir sekali, ucapan terima kasih kepada Presiden Besar Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman Ibni Abdul Aziz As-Sudais.